السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن أولادنا وأزواجنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا سيما الصائمين والصائمات. آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada petang ini kita teruskan lagi penekunan dan penelitian terhadap beberapa wasiat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kepimpinan. Kita pada halaman yang 8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah apabila hari yang tiada naungan ataupun pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang meningkat usia di dalam beribadah kepada Allah. Ketiga, lelaki yang mengingati Allah ketika sendirian sehingga mengalir air matanya. Keempat, lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Kelima, 2 lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Keenam, lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang berkedudukan dan cantik, tetapi ia menolaknya dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ketujuh, lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah yang disembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Hadis ini muttafaqun alaih, maknanya diriwayatkan
oleh dua orang tokoh utama ilmu hadis, periwayatan hadis, yaitu Amirul Mukminin fil hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih ay muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini kita bawakan di sini untuk memberi maklumat ataupun untuk memberi kesedaran kepada kita betapa orang yang menjadi pemimpin, betapa menjadi pemimpin itu adalah satu peluang besar yang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga di padang mahsyar lagi, ketika dihimpunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika manusia berada di dalam hiruk pikuk, ketika manusia lain berada di dalam keadaan yang begitu gawat, tenggelam di dalam lautan peluh masing-masing, berada di dalam keadaan yang amat tertekan, ada 7 golongan yang akan berada di tempat yang istimewa, berada di bawah zil, lindungan, naungan zil, di bawah lindungan, naungan arash Allah Azza wa Jalla. Golongan ini yang pertamanya imamun adil. Nombor satu sekali adalah pemimpin yang adil. Maka apabila kita menjadi imam dalam sesuatu agensi, dalam sesuatu community, dalam keluarga kita umpamanya, menjadi imam di mana-mana tempat yang Allah Azza wa Jalla letakkan kita, maka kita rebutlah peluang itu untuk menjadi imamun adil, imam yang adil, yang akan mendapat kelebihan yang besar di sisi Allah. Dan 6 golongan lagi bagaimana yang terkandung di dalam hadis ini. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang dibesarkan dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, orang yang mengingati Allah Azza wa Jalla ketika bersendirian sehingga mengalir air matanya. Yang keempat, orang yang hatinya bergantung dengan masjid, cintanya tertumpah kepada rumah Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, orang-orang yang bertemu dan berpisah berkasih sayang kerana Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, orang yang diajak, orang yang mempunyai peluang untuk melakukan kemaksiatan, orang yang mempunyai peluang untuk melakukan kedurjanaan, tetapi ia menolak kerana takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang Nabi katakan di sini, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan kaya, tetapi ia menolak pelawaan itu dan ia tegas mengatakan inni akhafullah. Dan golongan yang ketujuh, orang yang memberikan sedekahnya, mengeluarkan harta ke jalan Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, sehinggalah tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Qala At-Turtushi, Al-Imam Abu Bakar At-Turtushi, seorang ulama dalam mazhab Maliki, ashrafu manazil al-adamiyyin an-nubuwah thumma al-khilafah thumma al-wizarah. At-Turtushi berkata, kedudukan anak Adam yang paling mulia, kedudukan anak Adam yang paling mulia, kemuliaan anak Adam itu disukat yang pertama pada an-nubuwah, kenabian. Orang yang paling mulia adalah orang yang menjadi nabi-nabi. Kemudian al-khilafah, kemudian orang yang mulia adalah orang yang mendapat kedudukan untuk memimpin negara, menjadi kepimpinan kepada umat Islam. Dan kemudiannya al-wizarah, wizarah, yaitu orang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kedudukan untuk menjadi jentera kepada kepimpinan Islam yang diasaskan di atas dasar mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wizarah, kementerian, kementerian-kementerian, iaitu yang kita
kita pahami sebagai jentera kepada pemerintahan yang diasaskan di atas nizam ataupun sistem yang benar. Dalam asar yang awal-awal ini menceritakan tentang bagaimana kedudukan dalam hadis-hadis ini, dan kata-kata ulama ini menerangkan kepada kita tentang kedudukan besar yang dimiliki oleh orang yang mempunyai jawatan sebagai pemimpin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أخرجه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, menyeru ini tuan-tuan menganjurkan, menyeru ini tuan-tuan mempelopori, bukan panggil-panggil. Antara makna menyeru yang mesti kita faham adalah orang yang menganjurkan, orang yang mempelopori, orang yang memulakan, orang yang menggesarkan. Man da'a ila huda, yang mempelopori kepada petunjuk, tetaplah baginya ganjaran seperti ganjaran orang yang menurutinya, dengan tanpa mengurangkan yang demikian dari ganjaran-ganjaran mereka suatu pun. Sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, tetaplah atasnya dosa seperti dosa yang menurutinya, dengan tiada mengurangkan dari dosa-dosa mereka suatu pun. Maka orang yang memimpin dalam anjuran mereka, dalam rancangan mereka, dalam plan yang mereka buat, yang berkaitan dengan perkara yang membawa kebaikan, yang membawa salah, yang membawa khair, yang membawa sesuatu yang menghampirkan diri kepada Allah, ataupun yang memberikan kebaikan kepada hamba dan kepada negara, kepada rakyat dan kepada negara, maka pahalanya akan mereka perolehi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga segala kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dengan sebab anjurannya terhadap kebaikan itu, maka pahala itu dapat kepada dia. Contoh dengan bayangkan buat masjid saja, contoh dengan bayangkan menganjurkan tilawah Al-Quran sahaja, contohnya menganjurkan kebersihan. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwasanya keimanan yang besar itu adalah kalimatun thayyibah. Keimanan yang besar itu adalah, kebaikan yang besar itu adalah kalimatun thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang paling kecil itu adalah imatatul adha 'anil tariq, membuang kotoran, sesuatu yang mengganggu di jalan-jalanan. Kebersihan itu memperolehkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Contoh yang kecil, apabila kita mempelopori sesuatu, menggesa, merancang untuk membudayakan kebersihan di dalam kalangan hamba rakyat, maka hamba rakyat kesemua bersikap dengan yang sepatutnya, berperadaban dengan kebersihan, dapat pahala. Mereka buat macam tu dapat pahala. Hak si penganjur, hak yang tu didik, ajak ni dapat pahala. Kesemua orang tu berganda-ganda dengan tidak mengurangkan pahala mereka yang melaksanakan apa yang dianjurkan. Satu contoh kecil, ajak susun kasut dia. Satu contoh kecil. Ajak apa lagi? Ajak senyum, senyum sedekah. Dulu ada kempen senyum, senyum tu sedekah, dapat pahala. Orang senyum, orang yang menganjurkan kempen senyum dapat pahala. Budaya, bahasa, sopan santun dapat pahala. Budaya menghormati orang tua-tua dapat pahala. Menganjurkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk dunia dan akhirat ini dapat pahala. Itu peluang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla menjadi pemimpin.
Tuan-tuan, kalau jadi pemimpin di rumah, anjurkan benda baik-baik. Apabila anak isteri kita amalkan, pahalanya dapat kepada kita. Tuan-tuan, kalau jadi pengurusi masjid ke, pengurusi surau ke, jadi pimpinan jawatan kuasa surau ke, masjid ke, anjurkan benda baik-baik, pupukkan ukhuwah dan sebagainya, insya-Allah pahalanya kita dapat. Tuan-tuan, kalau jadi ketua jabatan ke, tuan-tuan jadi pengetua sekolah ke, guru besar ke, bos mana-mana unit ke, dalam mana-mana bahagian dan sebagainya, tuan-tuan mempelopori benda-benda yang baik ini, amanahnya tidak risuah dan sebagainya, dan diamalkan oleh orang lain, tuan-tuan mendapat pahalanya dan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya begitu juga. Kalau dengan jawatan dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kita menjadi penyeru kepada kejahatan, kita menjadi penyeru kepada kemungkaran, kita menjadi pelopor kepada kemaksiatan, kepada risuah, kepada meninggalkan salat, kepada kerja-kerja mungkar, maka kita mendapat dosanya dan dosa orang yang melaksanakannya di atas sebab seruan dan gesaan kita, di atas sebab kerana kita mempeloporinya, maka kita juga mendapat apa yang mereka lakukan. Wal'iyadu billah. Asar yang kelima, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." قال الإمام النووي في الرياض، يعني رياض الصالحين، رواه أبو داود بإسناد حسن. Apabila 3 orang keluar bermusafir, maka hendaklah mereka melantik seorang dari mereka menjadi ketua. Ini menunjukkan dalam bermasyarakat, dalam berhubungan, kita perlukan kepada organisasi. Kalau dalam satu usaha khuruj, kita keluar untuk bermusafir, dan kita itu ada lebih daripada 3 orang, maka syariat memerintahkan supaya dilantik seorang ketua. Ni kita pergi jalan rata-rata naik kereta, siapa ketua pun tak tahu. Siapa ketua pun tak tahu. Nak pergi mana? Nak pergi elok staff. Berapa orang? 5 orang naik satu kereta. Siapa ketua? Kena ada ketua seorang. Kena ada ketua yang akan memutuskan, yang akan menentukan, yang akan memimpin perjalanan yang kita nak tempuhi. Lepas tu kena tahu nak pergi mana, kena tahu urusannya. Jangan pergi begitu ya. Saat ni makan kawan tu seorang kau belanja, orang ni sengap, lap. Contohnya, kalau ada ketua, dia kata, okey, kita nak pergi mana? Sungkai. Nak buat apa? Pergi Sungkai? Tak ada apa. Okey lah, pergi Sungkai pun tak apa. Nak pergi mana? Nak pergi mandi ayak panas kan? Sungkai. Nak pergi mandi ayak panas. Okey. Kita berapa orang? 5 orang. Tapi kalau kita jalan dengan keluarga, kita lah ketua. Kita ayah. Jangan bagi queen control. Kita lah ketua, kan? Kita lah kena jadi ketua. Tapi kalau dengan kawan-kawan dan sebagainya, nanti seorang ketua. Dan kawan tu kena jadi ketua yang betul. Nanti ketua. Kemudian, okey, kita himpun dulu seorang RM100. Ada 5 orang. Himpun tu seorang RM100. Nampak? Pengurusan dia tu. Pentadbiran tu kata, pentadbiran. Dapat 500. Ini duit kita tabung 500. Okey, jalan. Buat minyak, pakai duit tu. Kalau kena tol, pakai duit tu. Makan, pakai duit tu. Lepas tu bila duit nak habis, dia abang. Duit nak habis dah. Kutip lagi seorang 50. Habis. Makanlah apalah, urusan apa semua. Pakai duit bersama. Sampai balik, habis dia kata duit kita tadi ada lebih lagi RM40. Kita 5 orang. Okey, bagi balik. Seorang RM7 kan, seorang RM8 kan. Okey, buat keputusan. Duit tu tak mau buat apa, ambil pun dan tabung masjid. Selesai. Contoh. Tuan-tuan, dalam perjalanan yang singkat itu pun diperintahkan
oleh baginda untuk dilantik seorang ketua. Berorganisasi, baik itu dalam kerja-kerja Islam kena ada organisasi, dalam kerja dakwah kena ada organisasi, dalam pentadbiran kena ada organisasi, dalam menguruskan institusi kena ada organisasi. Sekolah kalau semua jadi urusan, rosak sekolah. Masjid kalau semua jadi pengurusi, rosak masjid tu. Rumah kalau semua jadi bapa, rosak rumah tu. Macam itulah juga dalam bernegara, apatah lagi dalam bernegara, bernegeri, bermasyarakat. Maka kewajipan melantik kepimpinan ini adalah sesuatu yang memang merupakan darurah, satu keperluan, darurah wa faridah, dan dia merupakan satu kefarduan. Daruratun wa faridatun. Antara itu sebagai ulama mengatakan apabila wafatnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, para sahabat di samping sibuk menguruskan jenazah baginda yang mulia itu, mereka juga sibuk menentukan urusan kepimpinan di dalam masyarakat. Sehingga jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam belum dikebumikan lagi, sudah dipastikan telah ada penerus kepada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlakunya pembai'ahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Boleh dilawati sekarang. Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah, satu dewan, satu tempat perkumpulan yang mana umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum memutuskan urusan itu. Dan tuan-tuan, dalam sejarah raja-raja Melayu ini telah dilakukan satu tradisi jenazah. Mungkin mereka mengambil daripada sultan peristiwa itu, jenazah mana-mana sultan yang mangkat tidak akan dikebumikan sehinggalah raja yang baru dilantik ataupun sultan yang baru dilantik. Dan kita ingatkan kembali, tanggungjawab besar pemerintah dalam Islam ini adalah dua. Yang pertama, untuk memelihara agama, untuk mempertahankan agama, mengawal kepahaman dan pengamalan agama. Dan yang kedua, untuk mengurus takbir dunia dengan hukum hakam, nilai dan norma-norma yang digariskan oleh Allah di dalam syariatnya, digariskan oleh agama. Kalau tak ada, tuan-tuan, tak ada yang ni akan jadi cecah berbah. Hari ni ada satu negara tu, negara tu nama Kahuna. Negara tu depa dah raya lah. Depa dah raya. Pasal apa raya? Saya dengar orang hantar dengan saya, kerana Tok Guru dia tu dah telefon Allah Ta'ala tanya, ni puasa 29 hari dah, bila nak raya? Allah Ta'ala abang dia, hamba boleh raya. Ni bila tak ada satu kuasa pemerintahan yang mengawal selia perjalanan hukum hakam agama, akan jadi bincang. Jangan mudah-mudah. Di alam Melayu ni ada lebih 30 kerajaan-kerajaan Melayu. Yang tinggal berapa saja sultanat yang dihapuskan. Di negara-negara yang jiran-jiran kita ini, dan kita lihat bagaimana ada masalah dalam urusan keagamaan umat Islam. Dengan buat mail saya pun, dia kata dia telefon, dia nak minta nombor telefon lah, toko boleh telefon juga. Lama lagi dia raya awal sangat-sangat. Kalau bertingkah, kalau ada perselisihan itu sehari dua, mungkin kita kata hisap dia, perhitungan dia, tengok anak muda apa ni dah. Dan ni kira telefon Allah Ta'ala terus. Asar yang keenam, anna Abdullah ibn Umar yaqulu
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, wal-khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala wal-rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Rawahu al-Bukhari. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipersoalkan dengan apa yang kamu pimpin. Ketua adalah pemimpin dan akan dipersoalkan dengan apa yang ia pimpin. Lelaki adalah pemimpin pada ahli keluarganya dan akan dipersoalkan dengan apa yang ia pimpin. Perempuan adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dipersoalkan dengan apa yang ia pimpin. Khadam adalah pemimpin pada harta tuannya dan akan dipersoalkan dengan apa yang ia pimpin. Dan aku mengira ia berkata, lelaki adalah pemimpin pada harta ayahnya dan akan dipersoalkan dengan apa yang ia pimpin. Sesuatu yang kita diberi amanah untuk menguruskan, maka kita akan dipersoalkan, dihisab. Dipersoalkan di sini maknanya akan diperiksa dan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dengan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Maka paling besar yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala, ketua negara, ketua negeri, ketua masyarakat, ketua itu dan ketua ini. Sehinggalah setiap kita ini pemimpin. Sekurangnya kita memimpin keluarga masing-masing. Dan kita akan dipertanggungjawabkan dengan pimpinan kita, dengan anak dan isteri kita. Dan kita juga akan dipertanggungjawabkan dengan harta benda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita pimpin. Hadis yang ketujuh, Abdurrahman bin Samurah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman, la tas'alil imarata fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Muttafaqun alaihi. Abdurrahman ibn Samurah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jawatan kepimpinan, kerana engkau jika diberikannya dengan meminta akan diserahkan kepadamu, tetapi jika engkau diberikannya tanpa meminta-minta akan dibantu di atasnya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, menunjukkan kalau orang yang terkedik-kedik, tak maaf istilah dia, kalau orang yang terkedik-kedik nak sangat tu, ini bukan adab yang diajar di dalam Islam. Ini bukan adab diajar di dalam Islam untuk tergedik-gedik, teringin, tergedik-gedik sangat untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin. Tadi saya keluar perkataan yang tak elok, tapi zaman budak-budak dulu kan ada kawan-kawan yang pulun, kan? Kawan yang pulun, dia bagi dia buat BP, B bulog, P pangkat, BP ataupun BJ, bulog jawatan. Jadi dalam Islam bukan tak boleh meminta jawatan, tetapi dalam Islam ada keadaan-keadaan tertentu pada umumnya
pada hukum asalnya adalah tidak beradab untuk kita tergedi-gedi tunjuk kata kita tu nak sangat sesuatu jawatan, pulun sangat jawatan, kecuali sesuatu yang kita menjadi benda fardu kifayah, tetapi tidak ada orang lain boleh laksanakan pada kita dan menjadi fardu ain, maka kita boleh minta. Ataupun kita mempunyai keupayaan dan kita layak dan kita mempunyai keupayaan untuk melaksanakannya, dan pada perkiraan kita, pada perkiraan dan perhitungannya dia akan membawa kebaikan, maka tidak ada salahnya menawarkan diri. Menawarkan diri bukan tergedi-gedi nanda. Menawarkan diri berbeza dengan tergedi-gedi nanda. Dan ini seperti mana yang berlaku, bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin di Mesir bagi menjaga ekonomi negara Mesir ketika itu. Baik, apapun, kalau orang tu tergedi-gedi pulun sangat, kau ni tak betul, kau ni tak betul, kau ni tak hati, kau ni tak hati, dia yang hati, bagi kat dia, dan bila diberi kepadanya, ukilta ilaihi, Nabi kata, dia akan diserahkan kepadanya. Dan ketika itu ujian daripada Allah, nak tengok terang mana yang kata hang nak pulun sangat tu, hang hati sangat, hang boleh buat terang mana sangat, ambil dia kan. Tetapi kalau diserahkan jawatan itu, fa in u'titaha an ghairi mas'alatin, kalau diberikan kepada kamu tanpa meminta-minta, tak payah lobby lah nak jadi calon. Contohnya, lobby begitulah, lobby beginilah dan sebagainya. Tetapi diberi amanah oleh pihak yang bertanggungjawab, diberi amanah dengan asbabnya, diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla, diserahkan amanah itu kepadanya, wa'inta alaihi, wa'inta alaiha, kamu akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Asar yang ke-8, an Abi Musa qala دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، متفق عليه. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari aku dan dua sepupuku masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua sepupu ni bukan dua pupu, dua orang sepupu dia. Dua orang, rajulani min bani ammi, dua orang lelaki daripada anak-anak bapa saudaraku, dua orang sepupu dia, bukan dua pupu. Masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka berkata, wahai Rasulullah, lantiklah kami menjadi gubernur ke atas sebahagian negeri yang Allah kuasakan engkau ke atasnya. Kemudian orang yang kedua pun berkata sedemikian itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami demi Allah tidak akan melantik untuk tugas ini sesiapa yang meminta-mintanya dan juga sesiapa yang tamakkannya. Orang hak pulun, orang yang tergedi-gedi, orang yang nak sangat meminta-minta, tidak akan dilantik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Asar yang ke-9, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna 'ala al-imamah wa satasiru hasratan wa nadamah. Qala Hajjaj yawm al-qiyamah, ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu, rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan berebut untuk mendapatkan jawatan. Pastinya ia akan menjadi kekecewaan dan putus asa
Hajjaj, perawi hadis berkata, yakni pada hari kiamat, alangkah indahnya semasa jawatan di tangan, alangkah celakanya apabila jawatan sudah tiada di tangan. Ini hadis ni Nabi kata, kamu ni akan berebut dengan jawatan kepimpinan. Hampa akan berebut, dan kita tengok depan imam berebut. Kamu akan berebut dan mereka akan berebut. Dan sila-sila berebut, dia akan menjadi sebab untuk membawa penderitaan dan kekecewaan pada hari akhirat nanti. Dan Nabi menggunakan kata-kata sindiran. Ini kata-kata sindiran. Nabi kata, orang ada jawatan dengan orang yang sudah hilang jawatan, seperti anak yang menyusu. Anak yang menyusu, Nabi kata, ni'matil murdi'ah. Anak yang sedang menyusu, celek mata nyon isap, celek mata nyon isap. Nikmat ada jawatan ni macam tu. Orang belia kita nak apa dapat, ada peluang tu, ada peluang ni, begitulah, beginilah, begitulah, beginilah, sanjunganlah, apalah, itulah, inilah. Wa bi'satil Fatimatu, Nabi kata, alangkah malangnya apabila sudah Fatimah. Fatim ni makna dah lah susu. Tak dapat susu dah, habis. Berhenti, apa nama, tempoh penyusuan tu dah habis. Jadi menyusu ni tuan-tuan, kita tak menyusu seumur hidup. Siapa menyusu seumur hidup? Kan? Paling lama kita boleh menyusu lama mana? Amal menyusu sampai 3 tahun. Datuk manja lebih. Anak-anak dengan menyusu lebih daripada 2 tahun, dia jadi manja ketui. Manja ketui. Orang kata lah, orang mana. Ustaz, kalau menyusu lebih daripada 2 tahun ni, dalam Quran dia suruh kita menyusu dekat 2 tahun. Cuma kalau dia menyusul lebih tak ada salah. Dan orang kata orang malam, siapa tak cek, kalau menyusul lebih daripada 2 tahun tu, dia tak jadi susu lah, dihisap tu, dihisap darah orang malam tu. Tanya orang berbetul lah. Cuma nak habak tempoh menyusul tu ada tempoh. Dia tak selama-lamanya. Dia ada tempoh 2 tahun saja. Siapa pun jadi pemimpin kena ingat, dia ada tempoh. Dia ada tempoh. Dia tak akan jadi pemimpin selama-lamanya. Dia cuba nak jadi pemimpin selama-lamanya. Pulun, tak boleh. Tak boleh. Dia tak akan jadi pemimpin selama-lamanya. Qad yatul wa la yadum. Dia mungkin lama, tetapi dia tak boleh kekal. Dia tidak akan kekal. Kalau dalam sistem kita ni 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sepenggal, 2 penggal, 3 penggal, 4 penggal, orang beluak tengok entah lah. Apa dia ni, kalau orang lain kan? Tidak. Macam mana menyusu ada tempoh, macam tu jadi pemimpin ada tempoh. Dan ketika kita berada di puncak kekuasaan, ni'matil murdi'atu, nak buat apa pun boleh. Nak lantik orang boleh, nak buang orang boleh. Nak apa bagi boleh, tak mau bagi boleh. Nak bagi boleh, tak mau bagi boleh. Nak buat apa boleh, nak tak mau buat pun boleh. Semua boleh. Wa bi'satil Fatimatu, bila dah tak ada apa, tak ada apa semua. Bila tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa semua. Itu di antara kata-kata Bishibli yang boleh pakai. Dia kata orang yang menang akan dapat ramai kawan. Ar-rabihu yarbahu, al-faizu yarbahu asdiqa. Orang yang menang akan dapat ramai kawan. Wal khasiru, orang yang kalah, ya'riful asdiqa, akan kena kawan. Orang menang dapat ramai kawan. Hak dulu tak suka kat dia pun jadi suka. Hak dulu tak kenal kat dia pun buat-buat kenal. Hak dulu tak kenal kat dia pun buat-buat kenal. An-nasu man walathu dawlatuhu, kata Abu Hatim Al-Busti. Dia kata manusia ni akan serbu, manusia ni akan bodek, manusia ni akan ampuh sesiapa yang disokong oleh kekuasaan.
Sesiapa yang ada kuasa, ada jawatan, orang akan berkerumun kat dia. Lagi ada hadis kita tengok, terloncat-loncat macam kera, Nabi kata. Terloncat-loncat macam kera. Tak ada kau hari ni. Masa dah cukup dah. Terloncat-loncat macam kera. Tapi apabila sudah tidak ada kuasa di tangan, maka orang akan lari daripada dia. Orang yang menang, dia akan dapat ramai kawan. Orang yang tak menang, dia akan kenai siapa kawan. Asar yang ke-10. Waruya. Ini asar ni, hadis ni hadis dhaif. Tapi saya letakkan juga dalam buku ni. Waruya dengan lafaz yang menunjukkan bahawa riwayat yang dhaif. Man ista'mala rajulan ala isabatin wa fi tilka al-isabatu man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah ta'ala wa rasulahu wa jama'atal muslimin. Akhrajahu al-Hakim 'an Ibn Abbas wa ramaza as-Suyuti ila sihhatihi. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Ibn Abbas dan As-Suyuti di dalam Al-Jami' As-Saghir memberi tanda. Dia rumusnya bagi hadis ni, dia kata hadis ni sahih. Artinya menurut Imam Suyuti hadis ni adalah sahih. Tapi kata pengkaji yang belakang ni, qala Syekh Albani dhaif fi sahih fi dhaif al-Jami'. Dalam kajian beliau terhadap kitab Jami' As-Saghir, dia kata hadis ini hadis yang tidak kuat. Waruya, dan diriwayatkan dengan lafaz yang lain, ayyuma rajulin ista'mala rajulan ala 'ashrati anfusin wa 'alima anna fil 'ashrati man huwa afdalu minhu faqad ghashsha Allah ta'ala wa rasulahu wa jama'atal muslimin. Hadis yang asal itu diriwayatkan, sesiapa yang melantik seorang lelaki memimpin satu kumpulan, dalam keadaan di dalam kumpulan tersebut ada orang yang lebih diridai Allah daripadanya, maka dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan jamaah muslimin. Dalam satu riwayat lagi, mana-mana orang yang melantik seseorang menjadi pemimpin ke atas 10 jiwa, dan dia mengetahui dalam 10 itu ada orang yang lebih afdal daripada orang yang dilantik, maka sesungguhnya ia telah menipu Allah, Rasulnya dan jamaah muslimin. Wal'iyadzubillah. Jadi hadis ini ada ulama mengatakan sahih. Hadis ini ada pengkaji yang mengatakan tidak kuat. Walau bagaimanapun, dalam pemilihan hendaklah kita menjadikan dia sebagai salah satu mekanisme pertimbangan siapakah yang lebih diridai oleh Allah Azza wa Jalla. An Abi Dharr qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni qala fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala ya Aba Dharr innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Rawahu Muslim. Abu Dharr menceritakan, aku berkata, wahai Rasulullah, tidak bolehkah engkau melantik aku menjadi gubernur? Lantas baginda menepuk bahuku dan bersabda, wahai Abu Dharr, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah. Sesungguhnya ia adalah amanah. Sesungguhnya ia pada hari kiamat adalah kejelekan dan kekecewaan. Kecuali sesiapa yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajipannya. Illa man akhadha. Tadi yang tadi itu makna lebih kurang saja, iaitu kepimpinan ini jangan meminta-minta. Ini adalah amanah, tanggungjawab yang besar, kecuali kalau kita memang layak betul. Man akhadha bihaqqiha, ambil dengan cara betul, bukan ambil dengan menipu, bukan ambil dengan kerja-kerja yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla, mengambil dengan menipu, dengan mewujudkan persepsi dan sebagainya. Tak boleh.
Kena betul. Illa man akhadhaha bihaqqiha, diambil dengan cara yang betul, wa adda alladhi alaihi fiha, dan dia menunaikan tanggungjawab yang dia wajib tunaikan dalam masalah kepimpinan itu. Baik, tuan-tuan, insya-Allah kita ada lagi 30. Esok kita baca ya, kita tersahurai. Tapi tak hurai, tak kenal juga kan. Tapi tak apa, insya-Allah. Semoga Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita menekuni lagi beberapa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan urusan kepimpinan, untuk membantu kita dalam kepimpinan kecil kita yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, dan supaya kita memahami apa yang dikehendaki ataupun apa yang digariskan oleh syarak, antaranya, bukan semua, antaranya dalam masalah kepimpinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ma ta'aqqadna wa ma akhtana wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta 'alamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ala niyatil qabul wal tawfiq. Al-Fatihah. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.